Tekong! 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 Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersua kembali. Baru-baru ini Maritim Malaysia telah kehilangan seorang wira Laskar Kanan Maritim Jaafar bin Kamsin yang kembali ke Rahmatullah pada 16 Jun lalu. Pengurusan tertinggi dan seluruh warga Maritim Malaysia mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham. Semoga roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah. Pelbagai usaha dah dilakukan negara dalam memerangi isu pencerobohan bot nelayan asing, khususnya dari negara Vietnam, di mana nelayan Vietnam ini dilihat bagaikan tidak pernah serik dengan tindakan undang-undang yang dikenakan. Satu bot yang ditahan, 10 bot yang baru akan datang melahap laut kita. Namun, usaha memerangi kemunculan bot-bot ini tidak pernah terhenti. Malaysia pada tahun lalu melancarkan Opnaga, khususnya bagi tujuan membantras pencerobohan bot nelayan asing, dan ia berterusan hingga kini. Tindakan menangkap nelayan dan merampas sesebuah bot itu kemudiannya disusuli dengan siasatan bagi tujuan didakwa di mahkamah, dan setelah didapati bersalah, nelayan akan didenda atau dipenjara, manakala bot yang dirampas akan dilucut hak. Terbaru, 2 bot nelayan asing Vietnam, anggaran nilai 2 juta ringgit dah ditenggelamkan Maritim Malaysia, kira-kira 5.7 batu nautika dari pulau perhentian. Ikuti paparan yang disediakan Laskar Kelas 1 Maritim Syaril Hadi. Kali ini, kru MCG Report berkesempatan untuk melihat sendiri proses pelupusan bot nelayan asing Vietnam yang telah selesai menjalani proses perundangan. Di belakang saya dapat kita lihat bot nelayan asing Vietnam yang telah selesai dilucut hak akan ditenggelamkan untuk dijadikan tukun tiruan. Pelupusan sesebuah bot boleh dilakukan dengan beberapa kaedah seperti dipotong, dibakar, ditanam, diletup dan sebagainya. Namun kaedah penenggelaman merupakan satu kaedah yang paling efisien serta tidak menjejaskan alam sekitar. Bot yang ditenggelamkan akan bertukar fungsi menjadi tukun dan menjadi tumpuan baharu habitat laut. Ianya mampu membantu mengekalkan keseimbangan ekologi serta menggalakkan lagi perkembangan biodiversity marin. Untuk tahun ini adalah yang pertama lah, dua bot kita yang kita tenggelamkan. Sehingga kini sebanyak 352 bot nelayan asing dan tempatan sudah dijadikan tukun di Malaysia, ya? Dan 341 daripadanya telah ditenggelamkan di pantai timur Semenanjung itu sendiri. Jadi pemuncaknya itu satu yang kita menunjukkan satu berapa serius yang kita lah menangani pencerobohan daripada bot nelayan asing ini dan perairan kita, dan juga untuk membantu menambahkan lagi pulangan hasil tangkapan bot nelayan tempatan kita lah. Sehingga Mei 2020, Maritim Malaysia menerusi Opnaga telah melaksanakan sebanyak 6,968 pemeriksaan ke atas vessel nelayan dengan 172 tangkapan telah dilakukan, menyaksikan jumlah keseluruhan denda bernilai 24.5 juta ringgit. Berdasar rekod Maritim Malaysia, terdapat ratusan lagi bot nelayan asing bersedia untuk dilupuskan setelah mahkamah menjatuhkan hukum bagi kesalahan yang dilakukan. Laporan Laskar Kelas 1 Maritim Syaril Abdul Hadi, MCG Report. Kita beralih ke berita cari lamat. Satu mayat ditemui terapung dalam operasi mencari dan menyelamat kira-kira 7.1 batu nautika dari Tanjung Gemuk pada 11 Jun lalu. Terdahulu, mangsa bersama rakan menaiki bot fiber menuju ke lokasi memancing terjatuh dari bot. Salah seorang mangsa berjaya menyelamatkan diri manakala seorang lagi hilang. Jurus menerima maklumat dari MRSC Langkawi, Maritim Malaysia mengatur gerak aset ke lokasi kejadian dan menemui mangsa kira-kira 1 batu nautika dari lokasi mangsa hilang. Maritim Malaysia selaku agensi yang mengkoordinasi operasi SAR mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan menasihati orang awam untuk memastikan keselamatan diri dan bot sebelum keluar ke laut. 2 pemancing terkandas gara-gara tekong berusia 65 tahun meninggal dunia di Paya Bakau berhampiran kampung Sekat Pontian Johor pada 13 Jun lalu.
Bot Ronda Maritim Malaysia dan bot pasukan polis Marine tiba di lokasi dan menyelamatkan 2 pemancing, seterusnya membawa mayat tekong ke Hospital Pontian bagi tujuan pengecaman oleh waris. Manakala pada 12 Jun lalu, seorang nelayan yang terkandas di jeti minyak beku Batu Pahat menggunakan peranti personal locator beacon PLB dan berjaya diselamatkan mati Malaysia dalam waktu singkat. Sebaik isyarat distress diterima, pegawai yang bertugas di MyMCC bertindak segera menghubungi pemilik peranti untuk tujuan pengesahan dan kemudian memaklumkan kepada MRC Johor Bahru bagi tujuan penyelamat. Zon Maritim Batu Pahat diatur gerak dengan menghantar bot peti 85 ke lokasi isyarat dan menemui mangsa dalam keadaan selamat. Sebelum kejadian, mangsa dipercayai keluar ke laut berseorangan dari jeti minyak beku Batu Pahat sebelum bot dinaiki mengalami kerosakan enjin dan hanyut. Orang ramai terutama nelayan dan pemancing dinasihatkan agar sentiasa berwaspada apabila melakukan aktiviti di laut. Sila pastikan bot dalam keadaan baik, memakai jaket keselamatan dan disarankan untuk memiliki PLB sebelum keluar ke laut. Setakat ini dahulu perkongsian MCG Report minggu ini. Kepada komuniti maritim seluruh negara, laporkan aduan anda berhubung maklumat pencerobohan dan kemasukan pendatang asing tanpa izin parti menerusi talian hotline National Task Force seperti yang tertera. Sehingga bertemu lagi, terima kasih dan salam hormat. Take off!